Dalam video kali ini aku akan buat dua section, iaitu first non-spoiler punya dan lagi satu adalah spoiler. So aku akan bagi tahulah dekat mana mulanya spoiler part. Okay, filem Extraction ni dia keluar dekat Netflix dan antara nama-nama besar yang membuatkan aku nak tengok antaranya producer kepada filem ni adalah director yang buat Avenger, 3 siri Avengers dia buat, adik-beradik tu orang. Dan dia punya main character dia lah adalah Chris. Apa benda nama dia? Chris. Aku panggil dia Chris Thor je sebab Chris ni banyak ni. Okay, sinopsis cerita ni simple je. Dua orang gangster, satu dekat India, satu dekat Bangladesh. Okay, dekat India ni nama je ketua gangster, tapi dia duduk dalam lockup. Tapi nak menunjukkan dia ketua gangster, walaupun dia duduk dalam lockup, dia boleh arahkan siapa-siapa budak-budak dia buat kerja lah. So, konflik dia bermula bila anak kepada ketua gangster India ini dicolek oleh Amir Hasif. Amir Hasif ni adalah ketua gangster Bangladesh. Watak Chris Thor dalam cerita ni adalah Taylor. So, Taylor dan the gang ada beberapa intel punya group menjalankan tugas ini. Mission special ni di-hire oleh gangster India untuk selamatkan anak dia tadi. Tapi masa tengah berjalan mission ni, something happen yang membuatkan korang kena tengok sampai habis. Ataupun kalau korang dah tengok, mungkin korang boleh tunggu part spoiler nanti. Cerita dia simple je. Mission tu berlaku dalam masa 2 hari saja. Hari pertama dia orang datang dan something wrong, ada something yang happen dekat hari ni, sampaikan dia orang patutnya dah boleh balik, tapi dia orang kena drag sampai ke esok hari baru boleh balik. So mission ni berlaku dalam masa 2 hari je. Secara overall cerita ni bagi aku dia adalah another level of action film yang pernah aku tengok. Benda yang sangat-sangat aku nak highlightkan bila scene dia kejar-mengejar dan tembak-menembak. Bila korang tengok nanti dekat Netflix, memang korang boleh nampak macam mana dia punya production value dia sangat tinggi dan cinematic value dia sangat-sangat tinggi juga. Aku pernah tengok cerita yang one shot ni, contohnya Birdman. Tapi ini cerita action tau. Bila dia masukkan action dengan one shot, sebab tu aku kata dia another level. For example, aku bagi scene dia di mana kereta, kamera daripada luar dia follow, so kena block kat depan. Masa dia reverse tu, lepas tu dia pusing balik macam tu. Masa dia reverse ni, kamera masuk dalam kereta. Kalau kita tengok level diorang buat filem, tak mustahil lah untuk ada those equipment yang power-power macam tu. Tapi aku boleh katakan dia bukan pakai tu je. Dia ada practical punya effect, dia ada pakai visual effect. Itulah maksud aku production value dia tu power. Sebab one shot dia aku rasa lama tau. Lama, smooth, kemas gila. Macam mana dia sambung daripada scene kereta, lepas tu dia boleh keluar balik, lepas tu dia sambung sini. Dan terus terang aku kata dia punya camera works sangat-sangat bersesuaian dengan scene tersebut. Sebab even aku yang tengok for the first time, tengok bila Taylor ni dia bersembunyi sebab tembak-menembak, aku pun terasa macam aku yang follow dia orang tau. So aku macam nak elak pula. Sekarang dah tiba masa untuk aku masuk di bahagian spoiler alert. Okay, jadi siapa yang tak tengok lagi dan memang tak kisah boleh teruskan nak tengok. Tapi kalau korang memang terganggu dengan spoiler-spoiler yang aku akan reveal ni, boleh stop watching lah. Cerita ni secara overall dia, aku sangat respect dia punya impact. The film ni impactful lah. Ada banyak benda yang dia tak cerita pun secara detail. For example, Tim Taylor ni, siapa dia? Siapa Tim Taylor ni? X-Force, apa, bekas tentera, something like that. Dia tak perlu cerita pun. Apa yang berlaku dengan Taylor sampai dia jadi something like macam ni lah. Dia jadi seseorang yang sangat-sangat serious, sangat-sangat dark punya karakter. So dia tak perlu cerita pun benda tu. Along the way korang akan faham. Dan bagi aku, siapa yang follow filem-filem action memang dah terbiasa dah dengan istilah-istilah special force. Dia ni mungkin ex-army, so dia buat kerja-kerja extra macam ni. So benda tu semua kita dah ada knowledge. Filem ni tak perlu nak explain lah benda tu. Dia terus jump dan sangat straightforward dengan mission dia. Gangster India hire tim Taylor untuk selamatkan anak dia, tapi dalam masa yang sama dia minta orang kanan dia, iaitu Saju, colek anak dia. So kat situ lah jadi konflik sebab Taylor on field, yang lain dekat tempat intel lah. So
Bila on field, kau yang kena buat decision, kau yang lebih tahu current situation apa semua kan. Jadi dia stick dengan dia punya mission untuk selamatkan budak ni. Cerita ni memang mind blown lah. Korang boleh pergi tengok dekat Netflix. Jadi ramai juga kawan-kawan aku yang dia tanya berkaitan dengan ending dia, apa pendapat aku apa semua kan. Sebab macam tergantung apa something like that. Filem memang dia untuk menyampaikan message, dan antara yang lain adalah untuk buat penonton berfikir. Ending dia di mana Amir Hasif ni ditembak mati oleh ketua tim Taylor tu kan, yang perempuan tu. So aku boleh katakan Taylor memang betul-betul mati. Itu adalah revenge. Dia kena game dengan gangster India. Kenapa dia tak cari gangster India? Kenapa dia cari gangster Bangladesh? So dia cari kepala dia, pergi revenge lah untuk kematian Taylor. Tembak sekali, settle. Yang kedua berkaitan dengan Ovi, budak yang dicolek ni. Bagi aku scene akhir tu adalah menunjukkan dia sangat trauma sebenarnya. Dia trauma dengan apa yang berlaku. Jadi dia naik dekat platform dan dia terjun tu adalah tujuan untuk dia bunuh diri sebenarnya. Dia dah masuk ke dalam kan, dia dah masuk kat dalam pool tu. Lepas tu dia keluar. Masa dia keluar, tiba-tiba ada macam bayangan dekat tepi kan. Okay, kat sini ada dua pendapat aku. Yang pertama sekali, dia dah masuk dan dia realise yang sepatutnya aku tak boleh bunuh diri lah. Ramai yang dah korbankan nyawa untuk selamatkan dia. Dia tersedar dan dia keluar balik daripada pool. So bayangan tu boleh jadi the real Taylor. Taylor tak mati lagi. Taylor tak mati lagi, dan sebab dia jatuh dalam sungai juga kan. Dan dia kena satu dasa daripada budak tu. Tembak dari belakang tu, satu das dia. Dia banyak gila kot, tembak sini boleh hidup. Takkanlah satu tak kena kan kat sini, area di sini kan. So sini boleh hidup lagi. Pendapat aku yang pertama ni tak kuat. Sebab ada scene di mana ketua tim elit tadi dia bunuh Amir Hasif. So macam aku cakap tadi, dia revenge. So boleh jadi kita stick dengan pendapat yang Taylor dah mati. Pendapat aku yang kedua adalah bila Ovi masuk dalam pool dan dia keluar tu, sebenarnya dia dah mati. Ovi tu dah bunuh diri, dan bunuh diri tu berjaya lah. Jadi bila dia keluar, nampak Taylor yang dah mati juga. So nampak Taylor. Itu antara pendapat aku. Berkaitan dengan budak yang dekat Bangladesh yang potong jari satu tu. Okay, yang tu pendapat aku dia adalah satu perkara yang bijak. Dia puaskan karakter tu, tapi dia tak cerita apa ending karakter tu. Mungkin boleh jadi budak tu adalah pengganti kepada Amir Hasif. Dia akan jadi ketua gangster dekat Bangladesh yang akan sama juga buat, iaitu memperdagangkan kanak-kanak. So benda tu akan still rotate. Isu tu agak berat. Mungkin director nak sindir juga isu-isu ni, tapi dalam teknik perfilman yang kreatif lah. Chris Thor ni juga adalah producer pada filem ni, dan director filem ni adalah partner dia yang jadi sniper, G ke apa nama dia tu. Itu adalah director dia. Diorang memang pelakon. Mungkin diorang punya income tu banyak, dan memang industri perfilman dekat sana, dekat overseas, dia adalah salah satu profession yang profesional. Profesional ni maksud aku dia level-level macam doktor, engineer, something like that. Dan mungkin juga kalau kita tak nak pandang gah sangat diorang terpaksa keluar duit. Maksudnya diorang terpaksa produce filem tu untuk berlakon jadi hero. Sebab ya banyak sangat kompetitif dekat sana. Ramai yang talented, ramai yang handsome, ramai yang layak untuk jadi hero dalam cerita tu. Jadi untuk kekalkan dia punya populariti, reputasi, dia orang terpaksa keluar duit buat filem, bagi kat orang yang pro, buat filem aku berlakon, something like that. Sama macam ni, macam The Rock. The Rock banyak gila filem yang dia berlakon jadi main character dan dia jadi producer juga untuk filem tersebut. Berbeza dengan kita lah. Kita di Malaysia a long way to go lagi lah untuk sampai ke level tu. Tapi tak mustahil untuk Malaysia sampai ke tahap tu, insyaAllah. So sama-sama kita produce filem-filem yang bagus. Apa pula pendapat korang tentang ending dia tu? Mungkin korang bersetuju dengan aku ke, ataupun mungkin korang ada pendapat korang sendiri, mungkin lagi deep ke, something like that. Boleh terus komen dekat bawah. Ini saja video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe The Tulen, share this video. Ini Tulen. Assalamualaikum. Haftun.